Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dihormati dan dikasihi para pencinta ilmu, yang sama-sama kita dapat bertemu sekali lagi pada kali ini melalui kelas pengajian online melalui Facebook Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan yang disediakan oleh pihak pengurusinya dan rakan-rakan beliau daripada Surau An-Nur. Kita mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, khairul jaza' kepada pengurusi Surau An-Nur, Tuan Haji Ramalan bin Mansur serta para AJK-nya, para sahabatnya yang membantu untuk kita semua mendapat faedah, mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu
yang disampaikan oleh para ustaz, para ulama yang mengajar di Surau An-Nur dan juga yang membuat kelas secara online seperti saya lah dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan syukur kehadratnya di atas limpah rahmat dan hidayah daripadanya. Jadi saya menyampaikan hajat pengurusi surau. Jadi dan juga para AJK yang mentadbir, mereka berhajatlah agar setiap video yang di-upload dalam Facebook Surau An-Nur dapatlah tuan-tuan, puan-puan berkongsi kepada rakan-rakan yang tidak yang tak tahu tentang program kuliah ni, dan juga dapatlah sekiranya tuan-tuan memberi sedikit sebanyak sumbangan melalui akaun yang telah tertera dalam video ni nanti untuk kegunaan Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberilah ganjaran pahala, memberi kebaikan rahmat kepada tuan-tuan dan rakan-rakan yang sudi memberi sedikit sebanyak sumbangan untuk menyemarakkan lagi aktiviti Surau An-Nur dalam meninggikan syiar agama Islam. Jadi insya-Allah pada kali ini kita menyambung lagi daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga yang diterjemah daripada kitab Imam Al-Ghazali. Jadi penterjemahnya adalah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Jadi kita masih lagi membicarakan atur cara, adab-adab mendidik anak-anak kecil melalui tarbiyah yang disusun, yang dicadang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tak asing lagi dalam dunia Islam melalui dengan keilmuannya, kewarakannya, kesolehannya. Jadi tentulah pandangan-pandangan beliau dalam mendidik anak ini akan menjurus anak-anak kita menjadi orang yang soleh, orang yang berakhlak baik, orang yang berjiwa besar, orang yang akan menjadi tonggak dalam agama. Begitulah hasrat beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yu'awwada alla yabsuqa fi majlisihi wa la yatamakhata wa la yatamatta wa la yatatha'aba bihadrati ghairihi wa la yad'a rijlan ala rijlin wa la yad'a kaffahu tahta zaqnihi wa la yu'ammida ra'sahu bisa'adihi fa inna dhalika dalilul kasali wa yu'allamu kaifiyatal julus. Artinya, dan sayugianya sepatutnya bagi bapa itu atau penjaga kanak-kanak itu bahawa membiasakan adat kanak-kanak itu. Mana adat ni membiasakan satu tabiat lah atau kebiasaan, bahawa jangan ia kanak-kanak berludah di dalam perhimpunan duduk orang banyak, dan jangan ia membuang hingus, dan jangan ia mengeliat, dan jangan ia menguap di hadapan orang banyak-banyak, ini orang ramai. Kerana adalah sekalian yang demikian itu, yakni meludah di depan orang ramai, duduk ramai-ramai, dia beludah, dia ludah, contoh. Atau dia buat hingus, depan orang ramai, depan orang tua-tua.
ataupun dia mengeliat-ngeliat badan, ataupun dia menguap-nguap depan orang ramai. Jadi kena nasihat anak jangan buat begitu, kerana adalah sekalian itu pekerjaan yang menghinakan akan martabat dan mengaibkan akan diri. Jadi perbuatan itu menjatuhkan kedudukan, menghinakan diri. Orang tengok tak bagus, orang tengok ni budak ni korang hajar, kan, mak bapak dia tak ajar, contohlah. Dan ini akan mengaibkan diri, memalukan diri sendiri. Benda tak baik. Nanti dia terbawa-bawa depan orang pun dia buat perangai tak semengah ni. Dan jangan ia duduk membelakangkan akan orang lain. Dia duduk depan orang tua-tua, dia belakangkan. Mana belakang dia menghadap orang tua-tua. Tak boleh buat begitu. Nampak sangat tak ada adab, tak ada akhlak. Dan jangan ia menaruhkan satu kakinya itu atas satu kakinya lain. Dia duduk depan orang tua-tua, duduk dengan orang-orang dewasa. Dia letak kakinya bersilang lah. Orang dulu kata sila panggung. Cara duduk tu kurang baik, kurang akhlak. Dan jangan ia menaruhkan tapak tangan itu di bawah dagunya. Dengar orang bercerita macam ni, kan? Dengar orang tua-tua bercakap macam ni, tak dagu. Dan jangan ia menyandarkan akan kepalanya itu pada lengannya. Dia duduk macam ni, kan? Ini lengan dia macam ni, dia bersandar dia macam ni, buat tangan dia macam ni, kan, bersandar kat dinding ke, ada kat kursi ke, tangan letak macam ni, dia duduk depan orang ramai ni, seorang lain ni dia duduk depan orang ramai, depan orang tua-tua. Maka adalah sekalian yang demikian itu, apa yang dia buat tu, kan, alamat yang menunjukkan orang yang penyegan, mana orang yang pemalas. Duduk macam ni, duduk macam ni, sandar letak tangan macam ni, kan, macam ni, ni semua dah ni. Ini menunjukkan orang yang pemalas dan menunjukkan orang yang kurang himmahnya, orang yang tak ada cita-cita besar, dan orang yang tidak ada semangat nak hidup punya cara duduk tu. Dan sayugianya bagi bapa itu mengajarkan akan anaknya itu akan kaifiat, akan cara duduk yang baik di hadapan orang yang banyak, depan orang ramai. Jadi bapa ni kena ajarlah duduk depan orang, jangan meludah, jangan melunjuk kaki depan orang tua-tua, kan, jangan duk berkahak, kan, duk korek-korek hidung depan orang, korek telinga. Ni semua akhlak tak baik, kan. Duduk ataupun dia baring depan orang ramai, ini semua cara tak betul lah, menunjukkan nanti orang tak ada akhlak, orang yang kurang kurang peka dengan menghormati orang lebih tua, dan akan memalukan diri sendiri. Duduk yang tak baik ni menunjukkan pemalas, menunjukkan orang yang tak ada semangat nak hidup dan sebagainya. Jadi kena ajar cara duduk yang baik, yang bersopan santun. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yumna'a kathratal kalam wa yubayyana lahu anna dhalika yadullu ala waqahatin wa annahu adatu abna'il li'am. Artinya, dan sayugianya bagi bapa itu bahawa menegahkan ia akan anaknya itu akan membanyakkan perkataan, dan dinyatakan, dijelaskan baginya, bagi anak tadi, bahawasanya membanyakkan perkataan itu alamat tanda yang menunjukkan atas orang yang kurang malu, dan bahawasanya membanyakkan perkataan itu adat atau kebiasaan perangai anak orang yang kecelaan, yang sangat jahat. Kan? Jadi dia kena nasihat anak dia, duduk depan orang tua-tua, jangan banyak bercakap, ataupun suka bercerita, suka bercakap, banyak temberang nanti. Dia kena bagi tahu tak bagus banyak bercakap, banyak bercerita, cakap orang menyampuk. Ini semua satu akhlak yang tak baik.
Itu menunjukkan orang yang tak ada sifat pemalu. Lebih-lebih lagi bila bergaul dengan orang yang lebih tua padanya, orang dewasa, kan, depan ustaz, depan tok guru ke, dia banyak cerita pula. Jadi sebab apa? Orang yang banyak bercakap ni, banyak bercerita, itu tanda orang yang ada akhlak yang buruk. Kecelaan lah, sifat yang kecelaan. Wayumna'a Wayumna al-yamina ra'san sadikan kana au kadiban hatta la ya'tadaha fis sigar. Artinya, dan sayugianya bagi bapa itu menegahkan atau melarang anaknya bersumpah sama sekali, sama ada benar ia atau dusta, hingga jangan ia beradat akan bersumpah pada ketika kecilnya itu. Jadi bapa ni nasihat, dia kena larang anak dia tu kalau dengar anak dia bersumpah demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, dia kena larang. Walaupun anak dia tu buat benda betul ke, dia bertengkar dengan kawan dia sebagainya, dengar dia bersumpah demi Allah, jadi kena larang. Sama ada dia anak kita pihak yang betul atau salah, jangan biasakan dia bersumpah. Sebab sumpah ni orang nak pakai dalam mahkamah ya. Jadi besok dia sikit demi Allah, wallahi, wallahi. Jadi dia satu mana kurang baik lah, kurang akhlak bermain sumpah ni. Kan dulu Malaysia pun gempar kat sumpah ni. Saat sumpah dalam masjid depan Kaabah, macam-macam lah kes kan. Jadi benda tu tak sepatutnya lah memain-mainkan nama Allah. Besok sampai ketua jadi kuat bersumpah. Kan benda tak perlu dia kena bersumpah. Padahalnya benda ni, sumpah ni lebih kepada hal dalam mahkamah. Sepatutnya begitu. Jadi memain-main, jadi ringan. Besok nak kena bayar kafarah sumpah pula lagi payah. Okeylah. Wa yumna'a an yabtadi'a bil kalam wa yu'awwada alla yatakallama illa jawaban lil qadri su'al wa an yuhsinal istima'a mahma takallama ghairuhu mimman huwa akbaru sinnan minhu. Artinya, dan sayugianya bagi bapa itu bahawa menegahkan anaknya itu daripada bahawa ia memulai dengan berkata-kata dengan orang yang lain, dan sayugianya dibiasakan akan kanak-kanak itu bahawa jangan berkata-kata melainkan menjawab akan pertanyaan orang jua, dan jangan ia berkata-kata melainkan sekadar yang ditanyai oleh orang akan dia. Dan sayugianya bahawa membaikkan kanak-kanak itu akan mendengarkan perkataan manakala berkata-kata orang lain yang lebih besar, yang lebih tua daripada umurnya itu. Jadi kena halang anak tu kadang-kadang duduk dengan orang tua-tua. Jangan dia duduk bercakap dulu pada orang tua-tua. Jangan dia menyampuk ketika orang bercakap, orang tua-tua bercakap. Jangan dia potong cakap orang. Ini kena latih anak ni. Kalau tak nanti dia bercerita ikut dan. Kan orang tua tak tua dia langgar. Jadi sepatutnya kita kena bagi tahu anak tu bila duduk depan orang tua-tua jangan bercakap, jangan menyampuk. Kan kalau nak bercakap minta izin, jangan potong cakap orang tua-tua, jangan gelakkan orang tua-tua bercerita. Kadang orang tua-tua ni bercerita mungkinlah kalau dia buat lawak tu lain lah. Ini kadang kita gelakkan orang tua punya cerita, dia tak menghormat. Jadi kalau orang bertanya kena jawab soalan tu sekadar pertanyaan yang ditanya. Kan itulah. Jadi dia seeloknya dengar cakap orang tua-tua, itu lebih baik kan, sebab dia budak-budak tak sesuai nak bercakap dalam majlis orang-orang tua. Wa an yaquma wa yuwassi'a lahu fil makan wa yajlisa baina yadai wa yumna'a min laghwil kalam wa fuhshihi wa minal la'nah
wasabbi wa min mukhalatah man yajri ala lisani syai'un min dhalika fa inna dhalika yasri la mahalata minal qurana'i su wa aslu ta'dibi as-sibyani al-hibzu minal qurana'i su. Artinya, dan sayugianya sepatutnya bagi kanak-kanak itu bahawa ia berdiri bagi orang yang mempunyai martabat atasnya. Mana kalau dia duduk, tiba-tiba datang orang lebih berumur, bapa dia ke, datuk dia ke, kan? Apa lagi? Atau ketua kampung ke, bagainya lah orang yang dihormat, dia kena hormat, bangun berdiri hormat. Kalau dia duduk atas kursi, dia kena turun lah. Dia kena hormat lah. Ustaz, guru dia ke, dia kena hormat. Dan meluaskan ia baginya, bagi orang yang ada martabat tu, mana orang ada kedudukan lah, yang dihormati di dalam tempat duduk itu. Dia kena bagi ruang untuk orang yang tua-tua duduk. Katalah dia duduk, tiba-tiba datang orang tua cari tempat nak duduk. Jadi dia bangun, silakan orang tua tu duduk pada tempat dia. Itu sepatutnya bagi orang tua-tua duduk. Kalau dia duduk atas kursi, tak ada orang tua-tua datang, tak ada kursi, dia kena bangun, bagi orang tua-tua duduk atas kursi. Dan duduk ia kanak-kanak tadi di hadapan orang itu, hadapan orang lebih berumur, orang yang lebih dihormati itu, padahal ia menghadap akan dia. Dia duduk menghadap lah orang tu. Menghadap orang tu lah. Ini kalau duduk macam bukan dalam majlis ilmu lah. Kalau majlis ilmu dia kena menghadap lah tok guru ustaz, atau guru cikgu dia. Kan ini duduk sembang-sembang tu, atau dia duduk sorang-sorang, tiba datang orang tua-tua, dia kena bagi orang tua-tua duduk, dia kena hormat, persilakan orang tu duduk. Dia bagi orang tua-tua duduk atas kursi dan sebagainya lah, seumpamanya begitu. Mana tunjukkan dia menghormati orang tersebut. Dan sayugianya bagi bapa itu menegahkan akan anaknya itu daripada berkata-kata akan yang sia-sia, dan daripada berkata akan perkataan yang keji. Dia kena larang anak dia cakap benda mengapu-apu. Kena cerita benda yang keji, cakap memaki, mencarut. Dan daripada melaknat akan orang, dia laknat, dia maki, celaka, sial orang tu. Dan daripada memaki akan seseorang. Kalau laknat ni memang sebut dah perkataan laknat. Laknatullah alaih. Semoga Allah laknat orang tu. Jadi jangan kalau anak dia buat begitu, dia kena tegah, kena larang. Atau dia maki orang. Dan lagi sayugianya bagi bapa itu menegahkan ia akan anaknya itu daripada bercampur akan orang yang berlaku atas lidahnya itu sesuatu daripada yang demikian itu. Dia kena nasihat anak dia, kena larang anak dia daripada bersahabat, bergaul dengan orang yang bercakap benda sia-sia, bercakap benda yang tak sepatutnya, bercakap dengan bahasa kotor, suka memaki, mencarut sebagainya. Dia kena larang. Jangan kau kawan dengan itu. Dia tu kuat menipu, dia tu kuat menyumpah, dia tu ketawa terbahak-bahak, kan? Dia tu orang tak ada akhlak. Itu maknanya kita kena nasihat lah. Jangan itu, jangan buat benda-benda yang tak sepatutnya, kan? Berkawan dengan orang segini. Maka bahawasanya demikian itu, makna bila berkawan dengan orang yang tak senonoh ni, tak ada akhlak itu, menjadikan anak kita berkelakuan seperti kelakuan orang yang demikian itu. Nanti dia pun suka menyumpah, dia pun suka maki, dengan tiada syak, tiada ragu-ragu, daripada sebab bercampur akan orang jahat itu. Memang tak diragui lagi. Kawan dengan orang macam tu, dengan orang jahat, kita pun akan jadi jahat. Dan adalah asal, ini punca yang membaikkan akan adab kanak-kanak itu, iaitu memeliharakan kanak-kanak itu daripada bercampur dengan orang jahat. Jadi punca yang paling besar dalam kita nak mendidik anak ni adalah salah satunya nak menjabaikkan adab anak. Tak boleh tidak, kita kena melarang anak-anak kita daripada berkawan, bergaul, bersahabat dengan orang yang jahat perangai, jahat adab, orang yang tak semayang,
orang yang mencuri, orang yang suka menyanyi, macam-macam lah. Sebab tu kita kena pantau yang dulu tu disebut. Mana bapa ni dia kena pantau siapa kawan anaknya, anaknya berkawan dengan siapa, kan? Orang yang macam mana anak dia berkawan, dia kena nasihat. Kena nasihat sebab rosak tu memang cepat bila berkawan dengan orang yang jahat perangai. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi idza darabahu al-muallimu an la yukthira saraha wasyagaba wa la yastashfi'a bi ahadin bal yasbir wa yudhakkiru lahu anna dhalika da'bush syuj'ani war rijal wa anna kathrata darahi da'bul mamaliki wal niswan. Artinya, dan sayugianya sepatutnya bagi kanak-kanak apabila memukul akan dia oleh orang yang mengajar akan dia Al-Quran, kan, Quran ke apa, ke cikgu ke ustaz ke, mana dia pergi sekolah atau pergi belajar Quran, kan, guru dia pukul, ustaz dia pukul, rotan dia. Jadi kenapa dia, apa yang perlu dia buat? Bahawa jangan ia membanyakkan berteriak, menangis-nangis dia, kena pukul, kena rotan. Dan jangan berbuat fitnah dengan orang yang memukul akan dia itu. Dia balik rumah, dia report kat bapak dia, kat mak dia, dia kata ustaz ni begini-begini, ustaz tu salah, cikgu tu salah, dia je betul lah. Dan jangan meminta tolong akan seseorang, tetapi hendaklah ia sabar. Hendak tolong pula. Kita ni pancitkan tayar cikgu punya apa, kereta apa, tayar kereta ustaz, tayar kereta cikgu ke. Minta tolong kawan-kawan pula, atau pergi jumpa lawyer. Ni bapak ni sengal pula, ambil pula lawyer. Kan? Jadi kena sabar. Maka segianya bagi bapak atau guru atau orang yang lain bahawa menyebut akan kanak-kanak yang dipukul oleh orang yang mengajar akan dia itu, bahawasanya sabar akan demikian itu. Dan sabar itu kelakuan orang yang berani dan kelakuan orang laki-laki. Dan bahawasanya membanyakkan akan berteriak itu, banyak menangis-nangis itu, iaitu kelakuan hamba orang dan kelakuan orang perempuan. Ada menangis takut Allah tu tak apa. Ini menangis kena rotan kat sekolah ke apa, cikgu rotan, ustaz rotan, pengaji Quran kena rotan, sebab tak boleh menghafal sebagainya. Janganlah dia banyak-banyak menangis atau pergi mengadu kat bapak dia atau dia buat fitnah. Jadi sepatutnya mak bapak ke guru ke sebagainya orang nasihatkan, kan, mana kau kalau kena rotan dengan cikgu, sabarlah. Kau tentu ada silap, kan? Tentu cikgu kau marah kau sebab kau ada silap, kan? Kau kena sabar. Bukan cikgu tu dendam kat kau, bukan ustaz tu marah kau saja-saja, kan? Dia orang kasih kat kau, sayang kat kau supaya kau dapat ilmu, jadi orang yang baik. Ini sekarang ni mak bapak mu sama naik, saman cikgu, samannya guru besar. Ada fitnahnya ustaz, fitnahnya cikgu. Dia percaya pula apa anak dia cakap. Jadi rosak budak-budak tu nanti, kan. Sebab bila orang yang dipukul oleh cikgu atau guru atau ustaz, dia menangis banyak tu, itu menunjukkan macam panggil hamba atau panggil budak perempuan. Budak perempuan tak apalah, ni kau orang laki-laki. Jadi dipesan oleh Imam Al-Ghazali begini, kan. Terus satu kisah ulama Indonesia, kan, nama Habib apa entah, dia Al-Jufri. Habib apa Al-Jufri lah. Dia ni ulama besar lah, dah meninggal lah. Dia banyak menghafal hadis. Jadi dalam kisahnya dia belajar di Hadramaut, kan. Belajarlah di sana tu. Kemudian di Hadramaut ataupun di sekolah lah, di pondok dia tu, di madrasah dia. Jadi dia ustaz dia menyangka dia buat salah. Lalu ustaznya rotan dia, ambil tindakan, pukul. Bila pukul dia tak kata apa, walaupun sebenarnya bukan dia bersalah, ustaz dia tersalah, salah faham, rotan dia. Tak lama tu bila dapat tahu, ustaz ni dapat tahu bahawasanya Habib ni
tak bersalah. Ustaz silap ambil tindakan. Jadi ustaz tu minta maaf, mohon maaf lah sebab buat salah, mengambil tindakan yang salah. Jadi Habib tu kata apa, dia maafkan lama nak. Dia kata dia murid, dia terima saja apa tindakan gurunya. Kan, tindakan guru kepada dia kan, dia tak ada dendam, dia kasih dengan gurunya. Sebab tu dapat ilmu barakah. Nah, dia menjadi ulama yang besar, membuka pesantren. Dan ramai pula orang-orang yang belajar dengan dia menjadi ulama, jadi orang soleh. Sebab dia ada sifat menghormati gurunya, mengasihi gurunya, tidak menyalahi gurunya walaupun guru tu ada kesilapan di dalam tindakan. Jadi adab tu pentinglah. Adab sebagai seorang pelajar, memuliakan, menghormati gurunya, kasih kepada gurunya. Barulah barakah ilmu. Bila barakah ilmu, tentulah dia akan beramal dengan ilmunya, bertakwalah dia dengan ilmunya itu, menjadi dia orang yang bertakwa, kan? Jadi begitulah sikit sebanyak perkongsian kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita yang kecil dalam pergaulan. Dia duduk dengan orang tua, yang dulu kita baca pergaulan sesama kawannya. Hari ini kita baca pula pergaulan bersama dengan orang-orang yang lebih dewasa. Bagaimana dia nak bercakap, dia kena hormat orang yang lebih dewasa. Dan juga dalam persekolahan sikit sebanyak, ketika bersekolah, bagaimana dia kena menghormati gurunya dan sebagainya lah yang kita kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu semata-mata dengan barakah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keberkatan para wali-wali Allah, wali Allah radhiyallahu anhum qaddasallahu arwahahum, dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullahu taala, tok-tok guru, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, guru-guru yang mendidik mengajar saya. Semoga Allah memberkati jasa mereka, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita, dan doa-doa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kita hadiahkan Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.